Okey, boleh kita mula? Dah ready? Boleh, madam. Okey. So daripada WhatsApp semalam, nampaknya kita mula dengan soalan nombor 3 lah. Alright. Kita ada beberapa soalan, mungkin dalam 9 soalan yang nak dibincangkan. Okay, so kita continue lah. Bismillahirrahmanirrahim. So let's continue with question number 3. Semalam kan kita tersangkut kat sini. Okay, so chapter 10 progressive wave lah, as you know. Okay, this equation progressive wave is given by y equal to 5 sin 2 pi t minus pi x. Maksudnya this progressive wave is travelling to the right. Okay, calculate the angular frequency which is omega period with number k and wavelength. So ni semalam kita dah bincangkan lah. Alright. Okay, then B, for part B, sketch the graph. Ni mungkin ramai ada masalah. Sketch the graph at t equal to 0 for x is greater than 0 but less than 2 lambda. So senang je sebenarnya. Kita ada equation macam dalam maths pun, kita ada satu equation, dia suruh kita sketch graph, kita just substitute nilai. Okay, so this equation daripada soalan dia kata when t equal to 0, dia kata t equal to 0, so kita substitute lah dekat sini. Okay, t ni kita substitute dengan 0, so y, it will become y equal to 5 sin negative pi x, sebab t dia kata equal to 0 lah for part B. Okay, then dia kata x ni dia ada range from 0 to 2 lambda. Jadi in order untuk kita sketch graph, kita kena ada point lah. Okay, so banyak nilai x and then the corresponding values of y. So kita buat macam dalam matematik lah. Sini nilai x, okay, y, kita tekan kalkulator when x sama dengan berapa, itu sama dengan berapa. Alright, kita buat ni nak kena sabar lah benda ni. So kita start from 0 lah. Okay, dia range dia, katakanlah kita ambil maksimum macam kita bincang semalam sampai 2. So in between ni, katakanlah 1, 2 macam sikit sangat, 3 points. So kita bahagikan lagi 0, 0.5, 1.0, 1.5. Okay, awak tolong sama-sama tolong tekan kalkulator. Okay, tolong tekan kalkulator. So when x equal to 0 from this equation, x sama dengan 0, y ni sama dengan berapa? Basically kita akan tekan kalkulator lah. 5 sin, okay, negative 0 lah, sin 0. Berapa sin 0 tu? Ni tak payah tekan kalkulator pun tak apa sebenarnya. Sin 0 equal to 0. So basically y equal to 0, tak ada masalah lah. Okay, ni pastikan lepas ni mode dia radian. Okay, now kita substitute pula x equal to 0.5. So ada orang nak masuk. Okay, sorry Okay, so cuba tekan kalkulator. 5 sin negative 0.5 pi. Berapa nilai dia kat sini? Y sama dengan berapa? Dalam radian lah. Mode calculator. Negative 5. Pandai. How about x equal to 1 pula? 5 sin negative pi. Berapa? 0. Pandai. 1.5 teruskan. Sebenarnya awak akan tengok hadap agak berapa nilai dia. Berapa? 5. Yang dua pula 0. So kalau macam ni kan, dia macam repetitif. 0, negative 5, 0, 5. Kalau you perasan kan, negative 5 ni represent dia punya apa ni? Amplitude. 5 ni amplitude. So kita akan dapat sinusoidal graph lah basically. Cuba tengok. So kita akan sketch graph. Okay, ni adalah y, this one x. So this one 0, this one 5, sebab amplitude dia 5, sini negative 5. So x kan kita ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 0, lepas tu 0.5. Ni matematik lah ni. 1, 1.5,
1.5, 2. Okay, so kita nak plot graf 0, 0. Okay, sini 0.5, negative 5 bawah ni, 1, 0, 1.5, 5 atas ni, 2 dekat 0. So bila kita sambungkan dotted line ni, dia punya point ni, dapatlah sinusoidal graph. Kan ni adalah graf untuk wave, betul tak? Betul tak? Okay, so yang ni faham tak? Boleh terima tak? Okay, good. Tapi masalah kita boleh masalah kita sekarang kan, kita sebenarnya X ni sebenarnya banyak sampai infinity. That's why dia bagi range ni. Cuba you tengok range ni sampai 2 lambda je. Kita dah ada nilai lambda. Lambda ni 2 kan? Lambda 2 darab 2, 4. Maksudnya X ni maksimum dia berapa? 4. Tapi kita buat sampai berapa je ni? Kita buat sampai berapa? Sampai 2. Jadi kita kena teruskan sebenarnya. Lepas 2 berapa? 2.5 dan sambunglah sampai berapa? Sampai 4. So nanti dia akan ada 2 kali lambda lah, 2 wavelength. Kalau you perasan ni baru 1 lambda, so 2 lambda macam tu. Boleh saya tak naklah teruskan. Ni nanti awak berlatih buat. Boleh ke? Boleh kelas? Okay, now okay, good. Nanti kita buat, okay, sekarang kita buat yang C pula. C pula dia kata X pula equal to 0. Okay, tak apa, kita gunakan equation yang sama. C. Okay, kita gunakan equation yang sama. Okay, Y equal to 5 sin, ni equation yang dalam soalan ni, minus pi X. Okay, dia kata sekarang ni X pula equal to 0. Jadi Y equal to 5 sin 2 pi T. Okay, now kita buat jadual pula. Jadualnya sekarang beza sikit lah. Tadi XY, sekarang apa pula? Sekarang apa? Atas ni apa? Bawah Y. TY. Okay, TY, very good. Okay, dia bagi range dia 0 T dengan 2T. Saya buat sampai 2 je lah dulu, macam tadi. Okay, 2, katakanlah 2. Macam cuba kita buat macam tadi lah kan, 0, 0.5, 1, 1.5. Okay, ni saya nak awak bantu saya. Ni kalau 5 sin T equal to 0, sin 0, 0 lah sini. Cuba you tekan calculator. T equal to 0.5. Berapa nilai Y? Cuba nak tengok. 0. Okay, teruskan. Cuba 1 pula. 0 juga. Alamak, macam mana nak sketch graph? Ini bermaksud kalau Y ni semua baca 0, even though nilai T kita different, maknanya kita kena manipulate T tu. Maksudnya kita ni tak cukup. Maksudnya range kita ni terlampau besar untuk yang kita pilih lah 0.5, 1 ni. So kita tengah-tengah ni kita kena splitkan lagi. Agak-agak nak splitkan macam mana? Nak kecilkan macam mana lagi? 0, dia tak boleh jump 0.5. Kena tengah-tengah ni berapa? 0.25. Yes, 0.25. Bagus. Kalau macam tadi tak ada masalah, dia memang dah ada nilai. So maknanya kita kena manipulate yang atas ni, yang T ni 0.25 baru 0.5. Okay, lepas tu 0.75, 1.0, and then 1.25, 1.25, 1.5, 1.75, and then 2.0. Sorry ni bengkok pula tangan. Okay, tadi kan kita dah tekan ni 0 kan. Tak payah tekan lagi lah. Ni 0, 0, 0. Okay, tengah-tengah ni berapa? 0.25, 5. This one boleh, awak dah boleh agak. Ni berapa?
Dia akan jadi, yes, negative 5. Lepas tu 5, negative 5. Dia sama, dia macam tu lah. Dia akan repetitive sebab dia sinusoidal. Okey, sekarang kita sketch graph. Sorry graph tak berapa nak lurus. Okey, y. Okey, this axis, x axis ni kita label apa? T, not x T. Okey, jadi sini 0, this one 5, negative 5. Okey, T ni ada berapa zero? Kita start 0.25, 0.5, 0.75. Once saya buat sampai 1 nanti awak teruskan lah. Awak teruskan. Now kita plot 0, 0, 0.25 dekat atas 5, 0.5, 0, 0.75, negative 5, 1 dekat 0. So kita sambungkan. Alright, macam itulah. Nanti awak buatlah sampai 2 Kita tengok range dia. Kita tengok dia kata maksimum dia sampai 2T saja. Okay, period nilai dia berapa? Period 1 second, maknanya maksimum 2. So kita memang dah buat sampai maksimum lah 2, cuma saya tak plotkan lah. Awak nanti sambung lagi 2 kali period. Faham? Boleh ke? Boleh. Ada soalan tak sebelum kita? Okey. Kalau tak ada soalan, kita proceed kepada yang D boleh? D. Boleh Okey. Menggunakan equation yang dalam soalan yang sama. 5 sin berapa tadi? 5 sin 2 pi t kan? 2 pi t minus pi x. Okey, sekarang apa dia cakap? Dia cakap, tengok yang C, soalan dia D. Repeat graph B. Okey, graph B for t equal to 0.25t. Sekarang ni t equal to 0.25t. Period tadi 1 second kan? So ini period ni tadi nilai dia 1 second. So kita kena substitute nanti dalam equation 0.25 lah. Okay, sebab 1 second, 1 times 0.25, 1 lah nilai dia. Jadi kita dah substitute. Kita nak substitute. Dia akan jadi y. So y equal to 5 sin. Okay, t ni 0.25 darab dengan 2, 0.5 lah. 0.5 pi minus pi x. Okey, sekarang ni dekat dalam table ada berapa nilai? Ada 2 nilai juga. Satu y, atas ni apa? Atas nilai apa? X, yes. Bezanya tadi dia kata t equal to 0, so ada negatif pi x saja. Tapi sekarang soalan D ni dia kata t equal to 0.25 period ni 1, jadi t equal to 0.25 second. So kita dah substitute lah ni. Jadi ni equation dia lah. Alright, so macam tadi jugalah. Yang part dia kata repeat B kan? Dia kata part D, soalan D ni repeat graph B. Tengok B. Okey, yang B ni tadi kita tengok kita punya data for X ni 0, 0.5, 1, 1.5. Jadi kita dah tak payah fikirlah, kita teruslah buat 0, 0.5, 1, 1.5. Tu nanti you all buatlah sampai 4 kan. Okey, ini berapa nilai dia? Kita jangan main hentam je tau, kita kena tekan calculator. X equal to 0 kan, so ini 0 lah semuanya. Jadi 5 sin 0.5 pi, bukan 0 nilai dia, tadi 0. Sekarang nilai dia berapa? 5. Okay, 0.5 pula. When X equal to 0.5, kena tekan calculator. 0. 1. When X equal to 1, yes. Lepas tu tak kita calculator. Cuba teka ni berapa pula? 0. This one? 5. Yes. Dah pandai. Okay, sekarang kita lukis graf. Boleh tak saya tak lukiskan graf, awak lukis ni nanti macam tadi. Plot lah kan. Tapi sekarang
Saya lukiskan jugalah, baik pula y, x. Sebab nak menunjukkan tadi x equal to 0, y equal to 0. Sekarang bukan lagi lah, ada nilai bila start from 0 tu. Ok, sekarang kita plot 0, 5. When x equal to 0, y equal to 5. Dia start daripada atas. Ok, kalau 0.5, ni 0.5, 1, 1.5, 2. Ok, 0.5, 0, 1, negative 5, 1.5, 0, 2, 5. So, kita sambungkan. Lebih kurang macam ni lah. Awak buat curve cantik sikit lah saya ni bengkok sikit tangan. Ok, boleh ke? Boleh anak-anak, boleh Cuma awak kena, cuma yang ni awak kena tambah sampai berapa? Sampai ikut range dia kata sampai berapa? 2 lambda kan? 2 lambda maksudnya tadi lambda sama dengan 2, jadi 2 dah 2, 4. So nanti awak tambahlah ni sampai 4, 2.5, 3, 3.5. Ni sampai ni lah. Ok, kena ikutlah syarat dia. Ok, yang ni boleh. Kalau boleh kita proceed kepada part E. Boleh E? Boleh. Tak pun kalau E awak buat sendiri boleh. Ni saya serahkan kat awak. Cumanya nanti daripada equation yang asal tadi kan, y equal to, ni semua dalam soalan punya equation, 2 pi t minus pi x. Ok, condition dia kata yang E ni adalah repeat graph C, tapi kali ni x equal to 0.5 lambda. Kata x equal to 0.5 lambda. Ok, lambda tadi sama dengan berapa meter? 2 kan? Jadi x adalah 1.0. So kita substitute lah. So y 5 sin 2 pi t minus pi lah. X equal to 1, so minus pi. Buat macam biasa. Ini y, ini t lah, t. Cuma range dia macam mana? 0, lepas tu berapa? 0, 0.5 ke? 0.2. Betul. Sebab dia kata repeat graph berapa ni? Untuk section ini repeat graph C. So yang C tadi kita buat 0, 0.25, 0.5. Okay. So kita ikutlah kat sini dan teruskanlah. Dan teruskan. Boleh ke saya biarkan awak buat sendiri yang ni? Boleh. Okay, good. Okay, bagus. Alhamdulillah. So untuk soalan 3 selesai. So kalau tak ada apa soalan untuk soalan 3 ni, kita proceed untuk soalan seterusnya yang macam ramai juga tak tahu, iaitu soalan berapa tu? 5. Question number 5. Okay, question number 5. Okay, setuju ke nak bincang yang ni? Setuju. Okay. Patut. Apa tu? Apa? Tak dengar. Apa tadi? Laju sangat awak cakap. Okay. Alright. Sabar jangan nak habis cepat sangat. InsyaAllah habis pukul 12 lah ya. Penat tadi kelas apa? Maths. Okay, sambung juga maths ni. Okay, 2 wave in a long string are given by, cuba you tengok ni, ada 2 wave kan? Bila ni individual ni satu wave, dia sama tau ni wave ni, dua-dua ni sama. Yang membezakan 2 wave ni, cuba you tengok apa? Satu travel tu mana? Ni dia travel ke mana? Wave yang atas ni, y1 to the right. Yes, to the right. Wave yang ni travel to the left. Bila dua-dua wave ni kan, satu to the right, satu to the left, dia akan bertembung. Bila bertembung, dia akan apa? Superimpose. Sebab tu kita panggil dia adalah superposition of the wave. Maknanya nanti kalaulah dia punya amplitude individual dia 0.8, bila dia dah bergabung, amplitude dia jadi berapa? Amplitude jadi berapa?
Sama ni. Lepas tu kalau dah double up jadi yes 1.6. Okay, ini progressive wave. Okay, superposition of wave, general equation dia adalah general equation for superposition of wave kan, yang wave yang dah bergabung tu adalah y equal to 2a cos kx sin omega t. Ini general equation. Okay, jadi soalan A dah ada dah, 5A. Write an expression tu equation lah, for the new wave when both wave are superimposed, bila dua wave tu adalah bergabung antara satu sama lain. Jadi kita just masukkan nilai lah. Okay, Y. Jadi daripada soalan ni nampak ni capital Y tau, nak menunjukkan wave tu dah superimpose. Kalau yang ni Y kecil, small y, menunjukkan the individual wave. Okay, 2A, 2 times amplitude 0.8, macam awak cakap tadi, dia adalah 1.6. Okay, cos, okay, kx, k berapa nilai dia? Berapa kat sini? Cuba you tengok, mana nilai k? 9 ke 2? 2 kan? 2 kan? 2. Yes. 2x. Sin. Okay, omega nilai dia 9. 90. Maknanya wave yang terhasil tadi, equation dia adalah this one. Inilah. Dia dah power up. Okay, dia dah superimpose. Alright. What is the amplitude of the new wave? Berapa amplitude of the new wave? Mana amplitude of the wave? New wave. B. Ni B ni 1.6. Okay, sebenarnya jawapan tu, soalan ni adalah a bit tricky. 1.6 cos 2x, dia ini semuanya, this expression 1.6 cos 2x ni adalah amplitude of the new wave. Ini sebenarnya adalah amplitude of the new wave. Okay, kalau macam awak cakap tadi 1.6 sahaja, ini nama dia amplitude juga, tapi dia adalah apa? Maximum amplitude. Dia ada lain sikit. Okay, kalau soalan tanya what is the amplitude of the new wave, maknanya yang dah superimpose, kita kena tulis 1.6 cos 2x. Kalau soalan tanya what is the maximum amplitude of the new wave, 1.6. Jelas tak beza dia dua tu? Boleh? Okay, ini untuk yang dah superimpose. Kalau individual saja, dia akan tanya what is the amplitude of the individual wave. 0.8 lah, 0.8. Okay, alright, so kita proceed kepada C, soalan C. Okay, determine the 3 smallest values of x. Maksudnya based on this equation lah, kita dah tak consider lagi individual wave punya equation, sebab kita dah keluarkan superimpose punya equation. Okay, determine, find the 3 smallest values of x. Kita nak cari x ni, yang ni x nak cari, that correspond to nodes and antinodes. Okay, nak nampakkan gambaran jelas, saya lukis macam mana lah graf untuk yang dah superimpose tu. Ni graf individual kan, tapi dia dah superimpose, dia dah jadi level up lah, dia punya amplitude dah double. Okay, alright. Ini sekejap ini label capital Y. Alright, ini adalah XT lah. Okay, now sini adalah 1.6, ini adalah negative 1.6, this one 0. Okay, saya nak tanya awak, puncak ni kan, crest lah kita panggilkan. Crest ni nodes or antinodes? Ni ada belajar dulu masa form 5 ni, nodes or antinode atas ni, sebab dia tanya nodes and antinodes. So kita nak identify which point yang antinode, which point is nodes. Nodal point mana? Antinode. Yang atas ni apa? Mana? Antinode. Yes, antinode. Antinode kat sini lah, antinode. Okay, yang dekat bawah ni semua adalah nodal point, node.
and notes. Okay, ni semua notes. Alright, so find the values of x lah. Dia nak 3 sajalah nilai, nak ikutkan banyak kan nilai. Okay, mana equation kita? Equation kita yang dah superimpose tadi lah. Okay, y kita salin balik 1.6 cos 2x. Kenapa kita tak ambil yang belakang ni? Sebab dia nak cari nilai apa? Dia nak cari nilai apa? X. Maknanya yang tak terlibat apa? Yang tak terlibat sin 90. Sebab T ni dia tak terlibat pun. Dia nak in terms of apa? In terms of X saja. Maknanya dia nak ni sahajalah. So T ni kita tak consider. That's why kita tulis equation dia y equal to 1.6 cos 2x. Bukan kita saja-saja buang tau, sebab dalam soalan dia nak values of x sajalah. Okay, values of x. Jadi based on this equation, okay, satu dia kata dekat notes dulu. Dekat notes, kita consider dekat notes point. Okay, dekat notes. Okay, kita tengok gambar ni. Dekat notes, all nodal point ni, semua notes point yang dekat notes ni occur, berlaku dekat y sama dengan berapa ni? Y sama dengan tengok ni, 0. Nampak ni? Semua dekat point 0 kan? Dia occur kan? Nampak? Semua occur dekat y equal to 0. Jadi kita tahulah, kita kena substitute lah y ni nanti dekat 0. So notes all occur at y equal to 0. So y substitute 0, 1.6 cos 2x. Okay, yang ni boleh faham tak? Kenapa kita substitute 0? Boleh terima? Boleh ke? Anak-anak? Boleh. Anak-anak ngantuk kan anak? Okay, lepas tu kan, ni trigonometri. Jadi kita pindahkan ni cos 2x, ni 1.6 ni kita bawa pindahkan sebelah sana. 0 divide by 1.6 jadi apa? 0. Betul ke? 0 kan? Ini simbol apa sebelah 0 ni? Positif ke negatif? Positif lah. Positif kan? Dia tak ada letak negatif apa kan? Positif kan? Ni kita dah bincang chapter 9. Okay, maknanya kita nak cari apa orang kata region kan? Region yang mana cos positif. Mana? Region mana? Quadrant mana? First lagi? First dengan fourth region. Okay, now cuba you tekan calculator. Shift cos 0 berapa? Shift cos 0. Nak tahu angle di mana? Ni 2x tu berapa? 90 radian? Dalam radian tu 92 degree. Dalam radian 90. Kalau dalam radian, kalau 90 radian sama dengan pi over 2 lah. 1/2 pi lah kan? Yes, pi over 2. Maknanya 0.5 pi. Ini 2x ni sebenarnya kalau dalam mathematics dia dikira sebagai angle lah. So angle ni adalah 0.5 pi. Ini 0.5 pi. Ini macam kita bincang chapter 9. Okey, sekarang ni bukan satu je nilai angle dia, banyak sangat nilai dia. Tapi kita cuba buat. Okey, start daripada 0 ni. Stop 0.5 pi. Okey, kita dah tulis. Kemudian kita gerak lagi. Start, gerak. Stop sini. Berapa nilai yang daripada awal, daripada start ni sampai yang kita stop ni berapa? Macam mana nak kira? 2 pi minus 2 pi minus 0.5 pi berapa? 1.5 pi. Yang ni faham tak? Faham tak? Ni trigo. Kat sekolah belajar trigo tak? Kat sekolah belajar trigo kan? Okey, ni recall lah balik. Okey, nak lagi nilai. Sebab dia nak 3 nilai kan? 3, satu lagi. Kita tak nak stop ni sini. Tadi kita dah stop. Stop sini pula.
Okey, stop sini. Berapa nilai tu? Maknanya satu pusingan dah 2 pi campur dengan 0.5 pi. Berapa? 2.5 pi. Okey, dah cukup lah. Kita tak nak buat banyak sebab dia kata 3 smallest point. Jadi soalan nak x, bukan nak 2x. So x equal to 0.5 divided by 2. Berapa? 0.25. Betul? Lagi 1.5 divided by 2. Tolong tekan kalkulator. Kalkulator saya mah. Yes. And then the last one, ni pi pi 1.25 pi. Dah, itu saja. Tapi jangan lupa lah, jangan lupa apa anak-anak, dalam fizik final answer mesti kena ada apa? Unit. Pandai. So unit x ni apa? Nak tahu senang je unit x. Cuba tengok where x in apa ni? Meters. So tulis meter. Kalau awak tak tulis meter kan tak ada tahu jawapan. Senang-senang, dah bersusah payah buat trigo, tiba-tiba tak letak unit, hilang markah 1. Okey, yang ni boleh faham? Yang ni faham? Okey, sekarang ni kita nak buat, kita belum selesai, kita nak buat antinote pula. Antinote. Okey, antinotes. Okey, occur at, okey, y sama dengan berapa? Nak tahu? Tengok gambar. Okey, antinote semua dekat keras ni, kat puncak ni. Occur at y equal to berapa? 1.6. Ada satu lagi? Negative 1.6 as well. Maknanya dia occur at both direction lah. Satu 1.6, satu negative 1.6. So maksudnya dia plus minus 1.6. Okey, sama juga equation tadi, jadinya plus minus, tadi y tu kita dah substitute lah, plus minus 1.6 cos 2x. Okey, lepas tu buat macam mana? 1.6 pindah sebelah, jadi apa? Cos 2x sama dengan berapa ni? Plus minus berapa? 1. Okey, plus minus 1. Maknanya sekarang ni region kita, cos nak region apa? Cos kita region apa? Cos nak cari yang region positif and negatif. Semua betul. Semua lah kan, sebab ada plus minus. Semua region. Yes, semua region. Okey, next step adalah kita shift cos. Berapa shift cos ni? Shift cos 1 ingredient. Shift cos 1 berapa? Kita nak nilai individual ni berapa? Shift cos 1 0. Jangan takut nampak 0. Tak apa, maknanya dekat angle ni maknanya ni 0 0 0 0. Nanti kita pusing. Cuba you tengok. Kita start Kita start. Oops, stop. 0. Kita dah tuliskan 0. Bukan satu nilai je, kita nak banyak nilai. Pusing. Oh, stop. Berapa ni nilai ni? Ini pi. Minus 0 pi lah. Pi. Lagi. Okey, stop. Berapa? Pi juga kan? Pi. Mana ada 2 pi? Bukan 2 pi. Pi. Ni pi. Plus 0 pi juga. Maknanya, alamak, kena buat banyak kerja lagi lah. 1.55. Mana 1.5 pi sayang? Stop sini. Tak, ini kan bukan 1.25 pi. Tak, ini pi. Kan, plus 0. Pi juga kita, yang mana sama dengan nilai yang second tadi. Okey, third pula. Berapa ni? 2 pi. 2 pi minus 0, 2 pi. Okey. Macam tak cukup je 3 nilai. Yang ni kosong. Baru 2 nilai. Pusing lagi sekali, boleh ke?
Pusing. Nida. Ni tadi kita dah stop. Okay, stop sini. Berapa ni? Ni berapa? 2 pi juga. Alamak, kena buat lagi sekali. Mungkin last mungkin. Start. Macam spider web dah. Ni tadi kita dah stop kan? Satu lagi. Oh, sini sorry lah. Berapa ni? Jadi dah 2 pi. Lepas tu campur lagi berapa pi? 1 pi lagi. Jadi 3 pi. Nanti awak buat kemas sikit kot. Saya buat comot. Okey, dah ada point. Sekarang ni kita nak cari 3 nilai je. Ni nilai. Ni nampak macam 3 nilai tapi depan ni 0. That's why kita kena bersusah payah sikit. Kena jalankan dia lagi. Therefore, nilai X equal to 0 divided by 2. 0 lah. Pi over 2. Lagi? Pi. 3 over 2. Pi. Jadi 3 lah jawapan dia. Jangan lupa letak apa? Unit. Boleh ke? Yang ni faham? Okey. Dia akan, awak akan nampak lebih jelas kalau awak buat sendirilah. Okey, nanti kalau awak ada termiss apa-apa boleh, mungkin saya akan share recording lah, tapi lambat sikit lah kot. Okey, ada soalan tak yang ni? Kalau tak ada soalan, kita proceed kepada part D. Boleh? Ni matematik lah ni. Okey, part D. Ada ke? Macam ada someone nak bercakap ke? Tak ada. Okey, teruskan. D. Determine the maximum displacement at X equal to 0.4 meter. Okey, sekejap saya highlightkan maximum displacement. Dalam kata lain kan, dalam erti kata lain, dia nak cari maximum displacement ni, in other words kita panggil apa? Amplitude. Betul tak? Maximum displacement dalam perkataan lain adalah apa? Amplitude. Cuba kita tengok, dia dah bagi nilai X equal to 0.4. Ni amplitude, nampak ni? Ni semua adalah amplitude. Jadi X ni nanti kita substitute dengan 0.4. Selesailah masalah kita. Okay, so part D. Okay, dia nak cari maximum displacement, in other words aka amplitude. We know that amplitude adalah berapa? 1.6 cos 2x, where x tadi nilai dia adalah 0.4 meter. Jadi kita substitute sahajalah cos 0.4 dalam radian. Okey, jadinya cuba tekan kalkulator, berapa nilai dia? $1.11 unit displacement. Unit meter. Dah selesai. Macam tu je. Okay, kesimpulannya kita tengok sesuatu soalan tu kita ingat susah, tapi kalau kita tak take the first step kan, kita pun anggap dia selama-lamanya susah lah, sebab kita tak mencuba. Bila kita dah cuba, oh senang je sebenarnya. Boleh ke soalan nombor 5? Selesai? Selesai Okay, boleh proceed. Soalan nombor berapa? 8. Tengok macam survey semalam. Soalan nombor 8. Okey ke tu? 8. Okey ke tu? Okey. Okey, boleh teruskan ke? Boleh. Okey. Okey, mungkin lepas soalan nombor 8 ni saya bagi awak rehat lah 2-3 minit. Sebab nombor 8 ni senang je sebenarnya. Kalau awak tengok lecture note kan, kalau tengok lecture note ataupun ada summary ke apa-apa notes ni lah, sebenarnya sound intensity ni, intensity. Okey, intensity ni kiranya kenyaringan
Pernah dulu belajar bahasa Melayu ke bahasa Inggeris bahasa Melayu campur. Kalau dalam bahasa Melayu ni, if I'm not mistaken, dia adalah kenyaringan lah. Okay, jadi intensity ni dia punya facts-nya adalah, teorinya adalah, okay, intensity formula dia adalah power divide by apa formula dia? Intensity power divide by area. Very good. Kita juga tahu bahawa power ni dia ada formula, iaitu energy per unit time. Power E per T, energy per time. Tapi ada A, kita tulislah A. Ni maksudnya kita dah expand dia punya formula. Okey, kita juga tahu dia radial tau. Area, okey, area berapa area? Macam sphere 4 pi r squared. Ini antara formula untuk apa? Untuk intensity. Ini antaranya lah formula untuk intensity. Ni kalau dia bagi nilai apa tu, distance, okay, ataupun radius, distance, awak gunalah yang hujung ni. Okay, kalau tak, gunalah, kalau dia bagi nilai power, gunalah yang ni. Kena pandai lah. Maksudnya cuba awak fikir, apa hubungan intensity dengan radius ataupun distance ni? Apa hubungan dia? What is the relationship between I and R? Directly proportional ke inversely proportional? Inversely. Secara logiknya memang betul lah. Semakin kita jauh daripada source of the sound tu, okay, semakin jauh kita daripada speaker, kita dengar semakin kuat ke semakin perlahan? Semakin jauh kita daripada speaker, sumber bunyi lah, kita dengar kan, semakin perlahan kan? Betul tak? Semakin perlahan. So ini membuktikan lah teorinya secara realitinya. Okey, ada satu lagi juga, amplitude. Ini dari segi radius. Kita ada satu lagi teori, relationship antara intensity dengan amplitude. Dia adalah directly proportional to the amplitude. Intensity is directly proportional to the A squared. Okay, intensity and amplitude. Amplitude ni maksudnya kekuatan bunyi itulah. Okay, kenyaringan bunyi itu berkadar terus dengan kekuatan bunyi. Betul lah. Setuju kan? Ni. Ini ramai student terlepas pandang. Okay, ini pun kita boleh buat satu lagi formula. Intensity is equal to, kalau kita nak bubarkan relationship ni, kita letak sama dengan, lepas tu kita kena introduce apa depan ni? Constant. K A squared. So we have another equation of intensity. Satu depend on the distance or radius, satu lagi depend on the amplitude. Okay, yang ni I directly proportional to the amplitude squared, yang satu lagi inversely proportional to the radius squared. So basically kita ada dua. Kalau ada dua equation ni, dah terus awak boleh selesai soalan nombor 8. Cuba you tengok A. Discuss awak tak tahu A ke B. Graf ni rasanya sama je dekat dalam lecture note ada ni. Kalau amplitude, okay, intensity, kita ada ni kan amplitude, ni amplitude squared. Dah terus ni directly proportional. Kalau distance pula maknanya R squared. Sekarang kita intensity 1 over R squared. Macam ni. Boleh terima tak? Yang ni, yang amplitude ni mungkin awak boleh terima. Kalau yang number 2 ramai ni, kenapa pula graf dia linear graph menaik ni? Tadi kata inversely proportional. Kenapa saya buat graf macam ni? Bukannya saya buat graf terbalik?
Sebab dia 1/4. 1/4. Kalau kita baca, tengok awak perhatikan, awak macam take note ayat saya. Intensity is directly proportional to the 1/r². Untuk kalau saya baca 1/r², maksudnya dia directly proportional. So betul lah saya tulis 1/r², dia directly proportional. Kalau saya baca intensity is inversely proportional to the, tak cakap pun 1/, saya terus cakap r². Sedangkan kat sini saya tulis 1/r² sebab saya nak linear graph macam ni. Faham? Faham. Okay, good. Ada yang tak jelas ke sebelum kita proceed kepada question B? Boleh? Boleh proceed kepada B? Boleh. Boleh? Boleh. Okay. So now, kita tengok gambar ni ada loudspeaker, source of the sound lah. Okay, kita ada point 1, point 2. Point 1 ni, distance dia lebih dekat dengan source. Point 2 is further apart lah, jauh sikit. Jadi, dia kata, given the value of power. So, power 120 micro 10 power of berapa? Negative power, negative micro, negative 6 watt. Okay, now area 1 400 DC berapa? Times 10 power of decimeter berapa? Negative 1. Yes, negative 1. Tapi nampak tak? Ni unit dia decimeter squared kan? Ada squared kan? Belakang. That's why kita darab dengan squared ni. Sebab tu jadi 400 barulah kata times 10 negative tu. Meter squared. Tadi micro tak ada squared. That's why negative 6 saja, tak darab dengan 2 ke. Okay. Area 2 1200 desi juga negative 1 pun ada squared. Jadi 1200 10 negative 2 meter squared. Okay, selesai tukar kepada SI unit. Determine the sound intensity at each surface. Maknanya ada 2 surfaces. Surface 1, intensity kita nak guna formula mana ni? Kita nak guna yang atas ke yang bawah? Yang nak guna yang amplitude ke distance? Formula mana? Kelas, nak guna formula mana? Nak guna yang formula yang purple ke yang red one? Purple or red? Purple. Given dia kita soalan given power dan area. Jadi nak yang mana satu ni? Power and area. Yang depan lah ni. P over A. Yes. P over A. P over A. A kalau ini label 1, ini 1 lah. Power dia sama lah. Source dia satu. Sama saja. Same source. Power dia tak berubah. Dan negative 6. Area 1. 400. Kena tukar lah dulu kan tadi. Kita tukar kepada SI unit. So nanti dapatlah jawapan. Do the same for point number 2. Power sama. Substitute area. Yang ni awak boleh buat tak? Awak boleh buat sendiri ya? Kira sendiri boleh? Boleh ke? Boleh, madam. Okey, so saya bagi rehat dalam 2-3 minit. Nanti kita sambung soalan. Kita sambung soalan sound wave lah. Okey, soalan nombor 10. Okey, setuju kita rehat sekejap 2-3 minit. Setuju. Okey, so kita mula balik. Setuju. Pergi buat air ke apa ke. Kita mula balik lebih kurang dalam 11.10 lah macam tu. Okey, 11.10.
Yang masih dia kat atas ke kat bawah? Bawah. Baju anak jadi kat bawah. Tak nak. Baju anak sudah kat dalam bang. Taklah. Off. Off kan? Baca anak dah tak jauh. Mana cerikan spin? Ya. Saya tak nak cari luar. Kat atas apa tengok meja penuh. Tak. Dah kering dah semua tu. Ni kalau dapat cover sound macam tu dah kira bagus dah. 11 4 soalan selagi sini. Yang 2 lagi ni. Dr. Effect pun dia orang macam ada masalah juga. Macam bodoh sisi ni dalam Sisi terhebat dia Sisi. Bravo. Ayo Abang Sisi. Ke air tu lagi ya? Air kat tambah kat atas air lagi dah. Tak. Dah lama dah kot. Hello. Masih ada ke? Ada. Okay. Madam. Good. Ramai ke yang dah balik college? Saya di rumah. Di rumah. Korang boleh pilih ke apa? Korang pilih ke apa nak balik college tu? Kan ada tarikh berbeza kan? Korang pilih-pilih ke apa? Oh, pilih. Okay, faham. Cafe dah buka tak? Cafe student. Dah, tapi walk in je, tak boleh dine in. Walk in je. Walk in tu maksudnya tapau. Yes sir. Oh, tapau. Lepas tu makan kat bilik lah. Yes. Okay. Dulu cafe student best. Ada roti canai. Macam-macam lah ada. Okay, kita sambung sound wave. Sebelum tu kita buat ni introduction lah sound wave kan.
Okay, sound wave. Okay, saya buat kat sini lah introduction. Sound wave ni semua melibatkan wave lah kan. Tadi kita dah tengok progressive wave, lepas tu kita beralih kepada sound wave. Ni application dia lah. Okay, application. So basically untuk sound wave, untuk level all, kita akan sentuh kita akan sentuh untuk 3 contoh lah. Okay, stretch string. Okay, basically it's a string lah. Okay, stretch string, dan juga air column. Air column ni kita boleh divide kepada 2 lah. Satu open end, satu lagi close end. Satu maksudnya open end ni dua ada air column kan. Okay, dua-dua terbuka ruang udara dia. Satu lagi close end, maknanya satu ruang terbuka, satu ruang tertutup. Macam ni lah lebih kurang. Okay, stretch string pula kan. String tu kita stretchkan dia, dia boleh jadi macam ni lah. Ni string ni, kita kalau kita plug, kita macam gitar lah, lebih kurang gitar lah. Stretch gitar tu, kalau kita tak petik gitar tu, dia stretch, string tu stretch kan. So bila kita petik, dia akan mengeluarkan bunyi. Ni adalah application. Okay, sekarang ni antara formula yang terlibat adalah kita ada speed dia. Okay, speed of the sound tu. Okay, untuk yang stretch string, sekejap okay, ni nanti awak terconfuse pula. Okay, we are talking about stretch string. Okay, speed dia formula is given by, okay, tension divide by mu, yang mana mu ni adalah mass per unit length. Mass of the string, length of the string. Rasa-rasa pernah macam pernah dengar je equation ni, macam pernah nampak je. Agak-agak bila? Masa bila ni? Masa bila? Form 5? Oh, Form 5 ada tu lama sangat. Ada macam just recently. Sebila? Chemistry. Wah, merentas unit. Chemistry saya tak pastilah pula. Ni fizik. Amali. Kau ada buat kan? Ingat tak? Dalam video tu, ada tak tengok video masa korang buat lab report tu? String tu, wire tu ditimbang, lepas tu diukur length, cari dia punya nilai theoretical yang jauh sangat, berapa persen yang korang risau sangat tu, percentage of error besar sangat tu. Ingat lagi ke tak? Ni lah application of application of wave lah ni. Okay, so ini adalah formula lah. Mu ni ingat mass per unit length of the stretch string. Okay, kita fokus pada satu-satu dulu. First, kita fokus pada stretch string. Okay, stretch string. Kita tengok situation dia. Okay, stretch string. Okay, ni kena fokus sikit lah. Okay, sebab tu saya bagi rehat sekejap tadi. Untuk stretch string, okay, saya lukis. Kalau lah, katakanlah kita ada panjang L, stretch string, panjang length yang sama. Okay, bentuk macam ni. Ni selepas tu kita dah plug, kita dah petik string tu, dia akan bentuk macam ni. Jadi ini adalah L. L ni length lah, length of the string kan. Sama dengan, kalau pattern ni berapa lambda ni? Berapa lambda kalau pattern macam tu? Apa maksud medium berapa lambda? Tak faham, tak apa, saya buat lagi drawing yang ni. Setengah lambda, awak nampak Okay, length dia sama tau, tak berubah. Pattern dia akan berubah. Length sama je, kalau kata 1 meter, 1 meter, 1 meter je. Pattern dia berubah. Okay, tadi awak cakap 1 lambda kan? That means lambda setengah ke 1? Sorry, it is half lambda. This one berapa lambda ni? Tak sama pula size. Sepatutnya sama size. Ni berapa lambda? 1 lambda. Yes, 1 lambda. Dia banyak, dia boleh form banyak tau. Nanti saya spesifikkan nama dia apa. Okay, 1
tu. 3 pattern tadi, 1 pattern, 2 pattern, 3 pattern. Dia banyak sampai 100 pattern pun boleh. Okey, length sama je. Ini berapa lambda? Setengah. Berapa? 30. Yes, 3/2 lambda, pandai. Dan seterusnya. Jadi, dekat sini kita panggil, kan, kalau frekuensi dekat sini, saya tukar warna lain. Frekuensi dekat at this particular situation, kan, fundamental kita panggil. Fundamental maksudnya pattern dia adalah berapa ni? 1. F1. Fundamental F1. Ni kenapa 1 ni? Sebab pattern ni 1 lah. Pattern asal ni 1 saja. Okey, ini kita panggil berapa ni? Ni berapa pattern ni? 1, 2. Jadi ini adalah F2, F2. Tapi nama dia bukan fundamental. Kita nama dia adalah apa? First overtone. Ni keyword tau. Keyword, sebab dalam soalan dia bermain dengan keyword. Student selalu confuse. Okey, sekarang berapa pattern? 1, 2, 3. Berapa? F berapa kalau 3 pattern? F3. Yes, F3. Pattern ikut 3. Kalau sini 2 pattern, 2. 1. Tapi nama lain. Sebab dalam soalan dia suka bermain dengan nama. Fundamental F1. First overtone F2. Untuk stretch string. Okey, kalau second overtone dia ada F3. Ni second overtone. Apa yang budak selalu silap adalah bila dalam soalan dia cakapkan first overtone, student akan buat lukis untuk fundamental. Sedangkan first overtone pattern dia berapa? Pattern berapa? 2 pattern. Bukan ni 1 pattern. F2. First overtone F2. Okey, dan seterusnya. Kalau saya cakapkan fourth overtone, maksudnya F berapa? Fourth overtone. F5. Very good. F5 bukan F4. Bukan F4. Dia adalah F5. Boleh terima tak yang tu? Boleh Okey, ini untuk stretch string. Okey, sekarang kita beralih pula kepada A column untuk open end. Okey, open end. A column open end. Tak faham along the way saya explain, awak boleh tanya ya. Alah, nak tukar warna lain. Okey, open end. A column. Kalau laju sangat ke, bagi tahu. Open end. Okey, kita tengok first punya pattern macam mana. Okey, ni kan kata ni open end kan, maknanya kalau wave datang daripada sini, warna lain lah, wave datang daripada sini, lepas tu dia pergi, ni pattern untuk A column open end. Nampak tak pattern dia? Pattern yang pertama mesti macam ni. Okey, kita bermain dengan pattern dulu. Okey, ini first pattern kan. Kalau kita nak buat banyak pattern lagi, pattern 2 pattern, sambung lagi. Ni berapa pattern anak-anak? Berapa pattern ni? Anak-anak, 2 pattern. Beza antara open end dengan stretch string. Stretch string dua-dua tertutup, depan belakang tertutup, betul? Untuk open end, muncung dia dua-dua apa? Terbuka. That's why dia panggil open end. Okey, kita bermain tadi lagi dengan apa? Dengan pattern dulu. 1 pattern kan? Okey, saya buat warna lain supaya awak nampak 2 pattern, 3 pattern. Okey, sekarang saya buat sama color je. Okey, sekarang ni kan, ni berapa pattern ni yang saya tunjuk ni? Berapa pattern yang pertama ni? No, this one. Right. yang ni yang ni 1. Jadi dia adalah F berapa? F1. Yang ni berapa pattern?
Dua. F2. Ini berapa pattern? F3. This one yang you kata 4 tadi kan? 1, 2, 3, 4. F4. Sama juga macam, lebih kurang macam stretch string. Okay. F1 kita panggil apa? Fundamental. F2 first overtone. First apa? First overtone. Okay. Okay. This one F3 second overtone dan seterusnya. Lebih kurang lah, dia dua ni lebih kurang sama, cuma pattern yang pertama dia lain, pattern lain. Okay. Alright. Sekarang ni saya nak tunjuk ni pula. Ni length of the string. Ni length. Ni adalah length dia, sama length. Length tak berubah length juga. Tak kisahlah sejuta pattern, length sama. Length, cuma nanti pattern dia makin kecil lah. Sebab nak compensatekan length sama. Length sama. Okey, lambda berbeza. Ini berapa lambda ni? Berapa lambda? Half, pandai. Ini half. Macam mana pula medium half? Cuba tengok gambar kedua. Sini pergi ke atas balik. Ni adalah one complete lambda. So ini adalah half lambda. So satu pattern ni mewakili half. Jadi ada dua, half plus half lambda. Kalau ini berapa? 3/2 lambda. Yang last ni berapa ni? Tolong. Half. Yes, 2 lambda. Cuba tengok, compare dengan yang stretch string. Sama tak? Sama. Berbeza hanyalah gambar dia. Gambar berbeza. Okey, itu clear tak? Tak apa, kita jangan tengok pada soalan. Konsep kita kena strong dulu. Yang dua ni clear, sebab lepas ni close end ni macam tricky sikit. Boleh kita teruskan kepada close end? Boleh. Okey. Boleh. Okey, close end Close end. Okey, close end yang ketiga A column close end. Okey, so kita bermain dengan pattern. Untuk pattern close end, okey, close end maksudnya satu bahagian tertutup, satu bahagian terbuka. So kalau wave dia datang daripada depan ni, dia tak boleh nak keluar, dia reflect back, dia reflect off. So pattern yang pertama macam ni lah bentuk dia. Bentuk yang pertama. Okey, jelas bentuk pertama. Okey, kita bermainkan pattern dulu. Okey, sekarang ni saya lukis pattern yang pertama kan. Okey, kalau saya nak lukis pattern yang kedua, betul ke ni saya lukis untuk pattern yang kedua? Ni dua pattern ke? Dua pattern ke kalau macam ni? Mana? Ni satu pattern kan? Ni satu pattern sama macam ni kan? Okey, kemudian kalau tak perasan saya sambung. Okey. Okey. Ini nampak macam dua pattern, tapi masalah pattern yang first ni rujukan utama kita. Close end A column wajib satu end tertutup, satu end terbuka. Sedangkan untuk yang saya baru lepas lukis ni, dua-dua hujung apa ni? Tertutup, dah macam stretch string. Maknanya salah lukisan ni. Bukan salah, tak lengkap. Ya apa dia? Tak ada, saya teruskan. Okey, ini maknanya bukanlah salah, tak lengkap. Jadi kita kena sambung sikit lagi. Barulah lebih kurang macam yang first pattern ni. Mesti syarat dia satu close, satu open. Sebab tu nama dia close end. Ujung ni depan close, satu lagi terbuka. Faham tak? Boleh terima tak? Okey, tak apa, saya bagi lagi contoh.
Okey, ini first. Lepas tu saya teruskan lagi. Tak cukup syarat. Saya teruskan lagi. Okey, barulah sama macam yang kedua ni. Okey, saya nak teruskan lagi. Alamak, macam ini ke kalau saya teruskan? Boleh ke saya stop kat sini? Tak, saya kena tak boleh kan? Saya kena cukupkan syarat dia. Kena terbuka yang last ni. Satu tertutup, satu terbuka. Okey, sekarang ni kita tengok. Ini pattern 1, F1. Okey. Sekarang ni saya label, cuba tengok yang kedua ni. Ini pattern 1 pattern. Ini pattern 2 pattern. Ini 3. Nampak ada 3 bahagian. 1, 2, 3. Jadi kita label apa? F3. Ini kita label, nanti saya terangkan. Ini label berapa? Ni 1 pattern. Tertutup, terbuka, 1 pattern. Terbuka, tertutup. Kira 1, 2 dah. Tertutup, terbuka, 3. Buka, tutup, 4 lah. Tutup, buka. Ada berapa ni? Ada berapa? 5. F5. F5. Kalau awak tak perasan, saya buat dotted line sini. F5. 1, 2, 3, 4, 5. This one? 1, 2, 3. Okey, saya buat satu lagi contoh. Okey, 1 pattern, 2 pattern tapi tak cukup syarat. Kena tambah lagi. Okey. Satu lagi pattern, cukup syarat. Okey, ni dah sama yang macam ni lah. Okey. Kalau saya nak buat satu lagi pattern, cukup ke syarat macam ni? Cukup ke syarat? Tak, kena tambah satu lagi pattern. Saya kena tambah satu lagi pattern. Jadi ada berapa pattern all together? Cuba tengok. 7. Pandailah 7 kan? Cuba tengok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 7 pattern all together. Therefore, untuk yang A column close end, dia adalah odd number frekuensi dia. F1, F3, F5, F7. Cuba awak sebut lagi. F berapa lagi? F9. Lagi? Yes, dan seterusnya. Untuk close end A column, dia tak wujud even number. F2 tak wujud, F4 tak wujud, F6 tak wujud. Kalau buat salah. Itu specialnya close end punya A column. Boleh terima? Boleh dia tak wujud. Okey, nama dia, okey, untuk dari segi nama pula, F1 apa? Fundamental. Yang ni apa? Yang ni apa? Apa nama dia? Tahan dah, first overtone. Dia still first overtone. A bit tricky, first overtone. Yang ni? Yes, second overtone. Dan seterusnya. Jadi kan, sebab tu saya tak suka awak hafal dekat dalam Echelon ataupun yang lain dalam buku dia ada satu formula yang mana kita hafal tau. Jadi saya tak suka awak hafal sebab nanti awak akan confuse. Jadi bila awak confuse, awak dah rasa fed up nak buat. Jadi saya introducekan dengan apa? Lukisan. Jadi bila awak start, awak boleh lukis, awak boleh detect. Soalan pun tak akan tanya lah sampai F100, tak adanya. F7 ni pun dah banyak dah kalau soalan tanya. Faham tak maksud saya? Untuk soalan yang sound wave ni kan, untuk yang application of sound wave ni, kesimpulannya nak senang kan? Awak tak nak serabut kepala, awak lukis je, awak akan nampak. Tak perlu hafal. Saya rasa lukis lagi senang daripada hafal. Hafal macam-macam awak nak kena hafal nanti. Okay, jadi ini boleh faham tak yang untuk yang F, labeling of F dengan nama dia? Kalau dah boleh faham, kita proceed kepada length pula ni. Length sentiasa apa? Sama. Length tak berubah kan? Untuk all situation lah, length. Okay, ini berapa lambda?
Kalau ini tadi stretch string ni macam pattern stretch string, kita panggil berapa lambda ni? Half lambda kan? Kalau ni separuh daripada half lambda, berapa lambda yang ni? 1 lambda? Tak, half bagi 2 ni, ini half lambda bahagi 2, 1 per berapa? Ya, 1/4 lambda. Tadi kan stretch string kan pattern macam ni. Stretch string kita kata yang ni half lambda. Sekarang ni pattern yang close end ni half daripada half lambda tu. So 1/4 lambda. Jadi ini 1/4 campur 1/4 plus 1/4 berapa? Berapa lambda? 1, 2, 3. 3/4? Yes, 3/4 lambda. This one 1, 2, 3, 4, 5. 5/4 lambda. Dan seterusnya lah. Ni L equal to 7/4 lambda. Nampak tak? Length sentiasa sama, nilai dia punya apa? Nilai wavelength dia, nilai lambda ni berubah. Bila lambda berubah, frekuensi pun apa? Berubah. Boleh terima tak penerangan saya ni? Boleh. Okey, boleh? Kita cuba buat soalan nombor 10 boleh? Tak apa, ni tak sampai habis sampai 50 pun tak apa. Kita slow-slow. Boleh ke? Nombor 10 kita buat? Okey. Okey, kita start ingat. Detention, okey. First, ini berkat kita ada 3 jenis kan? Tapi soalan yang number 10 adalah string, stretch string. Okay. Stretch string. Okay. Now kita keluarkan information given. Length 50 cm, mass 1 gram, tension 100 Newton. Okay, kita tulis kat sini lah. Length tukar kepada meter lah. 0.5 meter. Mass berapa? 1 times 10 negative 3 kilogram. Tension 100 Newton. Ni awak jangan tertukar tau. Capital ni represent tension. Untuk yang soalan-soalan progressive wave tadi, capital T represent period. Jangan tertukar. When the string vibrates, determine the speed. Okay, A dia nak cari speed. Kita rasanya dah ada formula untuk speed of the stretch string ni. T over mu, set T over mu. Kita just masukkan nilai T over mu, yang mana mu ni mass per unit length, tension over mass per length. In order untuk dapatkan V, speed ni dalam meter per second, awak kena tukar dalam SI unit lah, yang mana saya dah tukarkan tadi lah. Okay, jadi substitute sajalah. Ni awak nanti awak tekan calculator. Mass 1 times 10 negative 3. Kalau takut salah, buatlah satu-satu tekan calculator satu-satu. Okay, so nanti dapat jawapan 24 meter per second. Awak tekan calculator. Walaupun dah ada suggested answer, awak tekan calculator. Berlatih tekan calculator. Okay, A boleh? Boleh. Okay, B pula. Find the fundamental frequency. Ada 3 case ni. Stretch string. Tadi yang kita lukis ni, stretch string, open end dengan close end. Sekarang soalan tanya, kan betul tak saya cakap dia bermain dengan nama fundamental. Maknanya fundamental pattern yang keberapa? Fundamental untuk stretch string ni. Fundamental pattern berapa pattern? Berapa pattern? Mana satu? Yes, maknanya lukisan yang first gitu, fundamental. Ini stretch string fundamental. Fundamental maknanya F berapa? F1. Okay, F1. Fundamental F1. Okay, so kita tahu, kita buat ni kalau dalam, maksudnya kalau dalam exam lah kan, ataupun dalam latihan penerangan saya tadi, kita apply kat sini. Ini L. Tadi L sama dengan berapa? Half lambda, betul? Half lambda. So soalan suruh cari F1 lah, determine the fundamental frequency. Maknanya soalan nak cari F1.
F1 ni berapa nilai F1? Okey, tak apa. Kita kan ada information bawah ni. Okey, kita teruskan. Okey, based on this, L equal to half lambda. Okey, length kita tahu tak berapa? Dan soalan ni length berapa tadi? 0.5 meter. Yes, half. Oh, cari lambda dulu. Maknanya lambda equal to berapa? Lambda equal to 0.5 times to 1 meter. Soalan tak nak lambda, soalan nak apa? Frekuensi F1. Jadi kan kita ada equation V equal to F apa? V equal to apa? F lambda. F lambda. Jadi F equal to V over lambda. So, nilai V berapa? Nilai V? Mana nak dapat nilai V? Yang 24 tadi. Okay, 24. Betul jawapan dia 24? Awak dah kira tak? Saya takut soal jawapan salah. Ya? Berapa dapat? 223.6 maknanya jawapan salah lah tu. Bunyi apa tu? Okay, maknanya jawapan salah tau. Suggested answer tu, sebab tu saya suruh tekan calculator. 223.6. Itulah macam pelik sikit kan nilai dia. 223.6. Okay, lambda nak guna lambda berapa? 1. Jadi jawapan dia 223.6. Frekuensi unit dia hertz ataupun unit dia apa? S-1. Yes, ni actually kan, ini yang kita kira ni sebenarnya fundamental F1 lah. Okay, F1 sebab kita gunakan lambda cari untuk yang fundamental punya lukisan. Yang ni boleh faham? Boleh faham? Boleh, okay, good. Tengok C, the wavelength. Maknanya soalan nak cari apa pula ni? Tadi soalan suruh cari frekuensi. Sekarang nak cari apa? Nak cari apa ni? Lambda. Wavelength of the note which is the second overtone. Okay, wait kita tengok pula second overtone. Tapi masih stretch string. Okay. Soalan nak cari lambda kan? Okay, tapi untuk berapa overtone? Dia tak cakap? Second overtone. Okay, ini fundamental untuk stretch string. Ini first overtone. Jadi second overtone, maknanya F berapa ni? F berapa? F3. Very good. Macam biasalah dekat nota tadi, kita buat macam nota tadi. L, berapa lambda ni? Half plus half plus half. 3/2 lambda. Soalan nak cari lambda. Jadi, macam ni kita nak buat. Okay. Length tadi berapa? Length berubah ke tak berubah? Tak berubah. Berapa nilai length tadi? Tak berubah. 0.5. Alah, jawapan dah keluar dah. So, lambda berapa nilai dia? 0.5 times to 1. 1 divided by 3 berapa? 0.1 divided by 3. So, lambda equal to 0. Tolong tekan calculator. Three kan, 0.33 meter. Dah siap. Senang tak? Kalau kita dah lukis gambar, senang je. Boleh tak ni? Faham tak? Faham? Ada soalan tak? Okay, kita start sampai ke 12 lah. Kita habiskan sound wave. Nanti yang untuk yang Doppler effect tu, kita mungkin next class ke. Okay, tak ada soalan ni? Boleh proceed? Boleh. Okay, 11. Sebab bancian masa survey pun 11.
Alah, sebenarnya kan sama je, cuma dia punya lukisan je lain. Okay, determine the frequency. Oh, soalan nak cari frequency of the third overtone. Yang penting ini case apa ni? Air column, open ke close? Soalan A ni, open ke close air column? Open. Okay, open. Now kita lukis dulu. Apa-apa hal lukis dulu. Okay, open pipe. Macam mana dia punya first pattern? First pattern, betul? Macam ni. Okay, first pattern kita panggil apa? Nama dia? Fundamental. Okay, second pattern, first overtone. Betul? Lepas tu soalan nak berapa? Second overtone. Dia nak sampai third overtone. Tu pentingnya kita kena tahu lukis lah. Okay, jadi berapa pattern? 1, 2, 3, 4 pattern. Jadi F4. Walaupun dia cakap third overtone, that means kita nak cari F4. Determine the frequency F4, bukan F3. Third overtone F4. Jadi next step, ini adalah apa ni? Label apa? Length. Length macam biasa length. Lepas tu berapa lambda? Ini represent half lambda kan? Half. So berapa lambda? 2 lambda. Yes, 2 lambda. Ni nampak ni, length ni dah bagi berapa ni? 1 meter. Substitute lah 1 meter. Dalam SI unit tak itu kalah 2 lambda. So lambda sama dengan berapa? Lambda equal to 1/2. Tapi soalan tak nak lambda, soalan nak apa? Frekuensi kan. Jadi frekuensi kan kita tahu V over F lambda. Jadi F equal to V over yes, lambda. Okay, kat sini saya nak tekankan bahawa apa medium nilai V? Sebenarnya dalam soalan tutorial dia terlupa nak bagi satu maklumat penting, iaitu speed of sound, nilai dia constant lah kan. Dia adalah speed of sound. Tak tahu dalam buku tutorial, dalam soalan tutorial tu ada bagi ke tak, yang bahagian depan dekat constant. Speed of sound berapa nilai dia? Lebih kurang lah. Kadang-kadang ada yang buat 3, 3, 3, 3. Mana nak dapat 330 ni? Dia 340. Awak nak guna 340 boleh, nak guna 330 boleh. Based on kadang-kadang soalan tu bagi 330 list of constant. Mana awak dapat 340 list of constant kat mana dapat 3? Kadang-kadang dalam lecture note 330, kadang-kadang dalam buku 340. Yang penting kita tahu dia adalah apa? Constant. Walaupun dia tak bagi, kita maksudnya dalam soalan ni dia tak bagi, dalam soalan lain mesti dia bagi nilai constant. Faham tak maksud saya? Dia bukan saya saja keluar 330. We are dealing with sound, jadi 33. Yang atas ni soalan yang stretch string, sebab dia dah suruh kita kira. Ni, kenapa kita substitute V sama dengan 223? Sebab kat atas dia dah suruh kita cari 223.6 ni. Tapi untuk ni dia tak suruh cari, tapi kita tahu sound adalah speed of sound 330 meter per second. Jadi kita guna tu lah. Okay, lambda equal to half. Jadi berapa nilai frekuensi untuk soalan ini? Apa? 330 divided by half. Berapa? Nak 660 unit hertz. Okay, so kesimpulannya untuk soalan-soalan lepas ni kan, kalau dia melibatkan sound, speed of sound berapa kita nak guna? 330. Ataupun kalau awak cari dekat dalam internet, ada yang tulis 334. Okay, yang penting dia range macam tu lah, 330, 334. Boleh? Okay. Now B. Okay, good. Okay, B. Suruh cari frekuensi juga. Fourth overtone. Okay, fourth overtone. Kita tengok. Ini apa open pipe. Okay, frequency of the fourth. Panjangnya, pening lah. Tak apa, buat satu-satu. Dan ada open pipe. Lepas tu ada apa? Close pipe pula. Okay, ini awak sabar
Maknanya kita kena lukis berapa lukisan? 2. Okey, saya buat sebelah sini. Saya buat sebelah sini untuk B. Okey, saya buat kat atas tepi ni. Okey, kita fokus pada open pipe dulu. Open pipe. Okey, open pipe dia punya yang asal macam mana pattern dia open pipe? Macam ni kan? Yang asal. Okey, berapa overtone ni? 4. Yang satu pattern ni kita panggil apa? Fundamental. Kita nak sampai 4th. Okey, lepas tu ni saya lukis berapa overtone? 1. First. Second. Third. Okey, dah cukup. 4th. Maknanya F berapa ni? F berapa ni? F 1, 2, 3, 4, 5. Sebab itulah dia memang confusing. Kalau 4th overtone bukan F4, dia ada F berapa? F5. Paling selamat kena lukis. Kena apa? Kena lukis. Okey, ni macam biasa. L. Berapa lambda? Half. Half kali berapa? 5. Berapa? 5/2 lambda. Okey, yang ni kan rutin kita lah untuk yang sound wave ni. Okey, length untuk kata yang open pipe ni tadi 1 meter. Okey, tak apalah, kita substitute 1 meter lambda. Jadi lambda untuk yang open pipe ni berapa? Tolong. Sama dengan 2/5. Yes, 2/5. Jadi F5 sama dengan berapa? F equal to ni F5 lah yang atas ni kan. F5 equal to V over lambda. V tadi 330 lambda 2/5. Tolong tekan kalkulator. Berapa untuk yang open pipe? 825 Hz. Okey, tapi kita belum habis baca soalan. Kita baru tengok first part je, information. Okey, sikit je information, one sentence saja. Yang ni tak, belum habis one sentence kita dah dapat maklumat. Oh, untuk open pipe F5 dia 825 Hz. Okey, kita continue baca. Is equal to dia. Okey, ini close pipe pula. Okey, close pipe kita lukis pula close pipe. Close pipe pattern asal macam ni. Apa nama asal untuk close pipe ni? Nama yang pertama ni apa? Fundamental. Tapi dia tak nak fundamental. Dia nak berapa ni? Third overtone. Okey, third overtone. Okey, kita teruskan. Stop ke? Tak. Okey, lagi ini first, ini fundamental. Okey, lepas tu kita start sini. Ni adalah first kan? Okey. Oh, tak boleh stop. Sambung lagi. Berapa? Second. Ini first. Yang merah ni ini fundamental. Ini first. Yang ni berapa? Second. Lepas tu kita sambung lagi. Okey. Sekarang kita kira berapa dia. Ini fundamental. Ini berapa? First. Ini second. Ini third. Boleh ke? Boleh ke anak-anak? Okey, boleh. Boleh. Ini jadinya ini F. Berapa ni? Ini berapa pattern? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. F7. Kalau tiba-tiba kan awak kira dapat F6, logik ke tak logik? Tak logik. Sebab close end mesti nombor ganjil F7. F7 ni represent third overtone. Okey, siapa yang tak faham dengan lukisan dan juga keyword third overtone ni? Saya kena fahamkan awak juga sekarang.
sebelum kita mungkin stop pada soalan ini. Voice out kalau ada yang tak faham lukisan dan juga keyword. Boleh? Bolehkah? Faham Okay, tak ada soalan. So, rutin kita ini apa ni? Ini apa? Length. Berapa lambda? Ini 1/4 lambda tadi kan? 1/4 plus 1/4 1/4. So, berapa ni? 7/4? Yes, 7/4 lambda. Dah cakap. Okay, apa information atas lagi dia bagi? Determine the length of the closed pipe. Oh, dia nak cari length of the closed pipe. Dia nak determine length of the closed pipe. Tak apa, kita cari lambda dulu. Okay, lambda ni kan kita tak tahu nilai length. Tak apa, lambda of the closed pipe jadinya 4L over berapa? 4L over 7. L ni kita biarkan sebab kita tak tahu. Sebab tadi kat atas dia dah bagi. Ni kita tak tahu. Faham tak maksudnya? Okay, jadi kita ada formula V equal to F lambda. Okay, V kita guna berapa? 330 macam yang atas. Okay, frekuensi tadi berapa? Frekuensi tadi berapa? Cuba awak baca ni tadi. Frequency of open pipe sama dengan apa? Equal to the closed pipe. Jadi kita boleh guna frekuensi yang open pipe tadi 825. Lambda pula ni kita dah buat ni in terms of L, 4L over 7. Soalan nak length, jadi kita rearrange, dapatlah length. Cuba tekan calculator, berapa length untuk closed pipe ni? Berapa length closed pipe? 0.7 meter. Okay, kenapa kita guna 825 ni untuk yang closed pipe ni? Use F of open pipe. Because dekat soalan dia dah cakap frequency of the open pipe equal to the frequency of the apa? Of the closed pipe. Sebab tu kita boleh substitute F yang sama in order untuk cari length. Boleh? Terima? Boleh. Okay. So rasanya saya tak boleh banyak-banyak lah, nanti kan awak pening. Untuk soalan yang ada jugalah awak tanya soalan yang buat survey, soalan yang ramai nak tanya juga adalah 12 dan 13. Boleh tak saya suruh awak cuba buat dulu cara yang sama macam soalan 10 dan 11. Cuba awak buat dulu, dan kita tengok macam mana nanti. 12 dan 13 boleh? Boleh? Dia punya cara sama. 12 dan 13. Ingat lukis. Okay, 12 dan 13. Untuk soalan 14 dan 15, dia adalah maksudnya dia adalah bahagian lain lah maksudnya. Dia ada droplet effect. Ni nanti kita sentuh. So, homework awak sekarang adalah untuk cuba buat soalan 12 dan 13. Okay, boleh ke? Boleh. Are you okay? Hello? Boleh, madam. Alright. So ni nanti kalau saya sempat ni nanti secepat mungkin lah saya akan upload video ni dekat YouTube, so that you boleh refer lah mana yang awak termiss tadi. Okay, jadinya untuk next class iaitu hari Khamis mungkin saya akan minta tolong Sir Farhan cover lah untuk beberapa soalan yang terakhir untuk chapter yang ni. Okay, sebab saya kena bertugas, ada pendaftaran pelajar lagi kan hari Khamis ni kan. So saya kena standby lah, berpanas-panas lagi.
Okey, jadi still ada kelas lah untuk Khamis ni, insyaAllah. Khamis petang pukul 2. Sebab Sir Farhan nak bagi briefing pasal practical test untuk lab report pula. Okey, kalau tak ada soalan lagi, kita stop sampai sini lah. Okey, kita jumpa, insyaAllah jumpa nanti. Alright, kalau ada soalan nanti boleh tanya lah. Macam biasa, jangan lupa isi attendance. Alright, so that's all for today. Thank you and Assalamualaikum. Thank you, Miss. You're welcome. Thank you, Madam. Sama-sama. Thank you, Miss. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.